Buletin Didik 29 Mac bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM tahun 2020 bermula hari ini dengan subjek Fik Kertas 1. Ia melibatkan 7,277 calon yang berdaftar di 236 pusat peperiksaan di seluruh negara sehingga 7 April depan. Kertas pertama STAM subjek Fik Kertas 1 bermula jam 8 hingga 9.15 pagi tadi. Diikuti Fik Kertas 2 jam 10 pagi hingga 12.30 tengah hari. Tinjauan kami jam 7.30 pagi tadi di Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hisamuddin Kelang, Selangor mendapati pelajar bersiap sedia untuk menduduki peperiksaan itu. Prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan turut dipatuhi pihak sekolah bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. KPM sebelum ini turut mengingatkan pelajar untuk merujuk jadual waktu peperiksaan yang boleh dimuat turun dari portal lembaga peperiksaan. Selain itu, calon juga diingatkan supaya membawa dokumen pengenalan diri, pernyataan pendaftaran peperiksaan dan borang deklarasi saringan COVID-19 ke pusat peperiksaan. Sementara itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin dalam satu kenyataan di Facebook pagi tadi mendoakan agar semuanya berjalan lancar untuk calon STAM. Beliau yang membahasakan diri sebagai Pak Cik yakin semua calon telah membuat persediaan yang terbaik untuk menghadapi peperiksaan itu dan mampu menghadapi ujian itu dengan jayanya. Katanya usaha itu perlu disusuli dengan doa dan tawakal. Pada akhir kenyataannya, Datuk Dr. Razzie turut mengingatkan calon supaya mematuhi semua SOP yang ditetapkan bertujuan mencegah COVID-19. Daripada kami pula, kepada semua calon STAM teruskan berusaha dan selamat berjaya. Seterusnya untuk mereka yang baru tamat Sijil Pelajaran Malaysia SPM, mungkin kini lega selepas berhempas pula selama 2 tahun di alam persekolahan. Apatah lagi SPM 2020 memberi 1,001 kenangan kepada calonnya ketika dunia berdepan pandemik COVID-19 dan peperiksaan itu dilangsungkan dalam norma baru. Namun dalam keseronokan itu, ia sebenarnya permulaan baru bagi menempuh dunia kedewasaan yang penuh cabaran. Antara soalan yang kerap ditanya kepada semua lepasan SPM, apakah langkah seterusnya? Menurut guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 4, Sivakumar Ramachandran, tamat SPM bukan bermakna tamat proses pembelajaran. Sebaliknya, ia ruang untuk pelajar mempersiapkan diri ke fasa seterusnya dengan menambah pengalaman sama ada bekerja sambilan atau mengikuti kursus-kursus pendek. Umum mengetahui bahasa merupakan satu alat komunikasi yang sangat penting. Sekiranya anda mempunyai penguasaan bahasa yang cukup bagus, anda sentiasa dihormati dan disegani oleh rakan anda, baik rakan maupun guru-guru anda. Jadi gunakanlah 3 hingga 4 bulan ini, pergilah mendaftarkan diri anda ke kolej swasta yang ada di tempat anda yang banyak menawarkan kursus-kursus bahasa. Kursus bahasa ni banyak, bukan saja bahasa Inggeris. Beliau turut menasihati pelajar supaya mengambil peluang ini untuk mengisi masa lapang dengan melakukan perkara yang memberi manfaat kepada diri, keluarga dan masyarakat. Bagi Ahmad Huzairi Zaharuddin, pelajar Sekolah Menengah Sains Sultan Iskandar Mersing, dia memilih menceburi bidang perniagaan makanan demi menambah pendapatan. Setidaknya dapat juga mengasah kemahiran keusahawanan dan sosial ketika berjual beli dengan pelanggan. Antara menemukan SPM, saya membantu sepupu saya meniaga takoyaki di kampung halaman. Dan itu juga saya buat delivery untuk menambah pendapatan dan duit poket saya. Tambah Huzairi, dia meminati bidang perubatan dan bercita-cita mahu melanjutkan pelajaran ke luar negara bagi mencapai impian menjadi seorang doktor. Program transisi tahun 1 bertujuan membantu kesediaan murid bagi menghadapi pendidikan formal di sekolah rendah. Selain membantu murid tahun 1 menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah, objektif utama program ini adalah membina hubungan antara murid dan rakan kelas. Baru-baru ini di Sekolah Kebangsaan Sri Anggerik Taman Lensen Ceras, murid tahun 1 diraikan dalam majlis penutupan program transisi.
Program yang berlangsung selama 3 bulan bermula 11 Januari hingga 26 Mac itu turut memberi penghargaan berbentuk hadiah dan anugerah kepada murid. Antara anugerah yang diberi ialah tokoh murid serta murid terbaik lelaki dan perempuan dari setiap kelas. Hadiah sampingan turut diberikan kepada semua murid tahun 1 sebagai pembakar semangat untuk mereka terus ke sekolah. Majlis diceriakan lagi dengan persembahan oleh murid tahun 1 diwakili daripada 6 kelas yang digabung. Program transisi tahun 1 ini bertujuan membina keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran. Ia juga membantu murid bersedia dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Bertemu kembali. Islamic Aid Malaysia IAM memperuntukkan RM250,000 bagi membantu meningkatkan tahap pendidikan murid di luar bandar menerusi program bantuan pendidikan etika dengan kerjasama Etika Takaful. Presiden IAM Zawahir Abdullah berkata, peruntukan daripada hasil zakat Etika Takaful itu dapat dimanfaatkan oleh 300 murid di Kedah dan 100 di Kelantan sebagai persediaan untuk menduduki ujian pencapaian sekolah rendah UPSR. Projek jangka panjang ini mendapat kerjasama dan sokongan Pejabat Pelajaran Daerah PPD dan sekolah-sekolah yang terlibat. IAM selaku badan bukan kerajaan NGO pelaksana akan mengendali dan memantau program, khususnya agihan bantuan keuangan selain mendapatkan maklum balas prestasi murid yang terlibat. Program ini membabitkan kelas tuition yang akan bermula April hingga Julai. Ia menumpukan 5 subjek teras iaitu Bahasa Melayu, Matematik, Sains, Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu Kertas 2. Bagi memastikan projek dijalankan dengan jayanya, murid turut diberi modul pembelajaran serta buku latih tubi yang membolehkan mereka membuat latihan serta rujukan. Walaupun kos agak tinggi pada kita sangat-sangat berbaloi kerana kita nakkan kalau ada UPSR mungkin result mereka bagus dan dapat pergi ke sekolah asrama penuh. Itu target kita. Memang ramai yang berjaya ke asrama penuh, ya, baik ke MRSM, sekolah menengah sains dan sebagainya, kerana tuition towards asas akhir ni 4 bulan yang terakhir ni, masa tu kita tekankanlah tuition. Kerana student ni kalau ialah yang luar bandar nak pergi tuition tak mampu, ya. Tak mampu nak bayar, ya, mungkin kos pun ialah. Kalau yang di Kedah tu kita dapati pendapatan ibu bapa boleh kata 95% semua bawah RM1,000 sebulan. Anak-anak petani, penodai getah, kelapa sawit dan sebagainya. 2 sekolah di Kelantan yang terpilih untuk program bantuan pendidikan etika ini ialah Sekolah Kebangsaan Salor dan Sekolah Kebangsaan Bukit Jarum. Program ini juga menyediakan kemudahan makanan percuma sebelum bermulanya kelas tambahan bagi memudahkan murid mengikuti kelas tanpa perlu berulang-alik ke rumah. Meskipun tidak pernah mengikuti pendidikan formal dalam bahasa Mandarin, namun guru ini berjaya menguasai bahasa itu dengan baik. Lebih mengagumkan, Abdul Muiz Husin, seorang guru mata pelajaran sains di Sekolah Kebangsaan Kompleks Sultan Abu Bakar, sudah mampu membuka kelas bahasa Mandarin kepada masyarakat di Kampung Nelayan di Gelang Patah, Johor sejak 2 tahun lalu. Beginilah suasana kelas bahasa Mandarin Cikgu Abdul Muiz. Pelajarnya seawal usia 5 tahun sehinggalah warga emas. Beliau mula belajar bertutur bahasa Mandarin daripada seorang rakan ketika menuntut di Institut Pendidikan Guru Perlis pada 2007 hingga 2012. Atas kesedaran pentingnya menguasai bahasa ketiga ini, Cikgu Abdul Muiz membuka kelas di Kampung Nelayan Pendas Laut Gelang Patah sejak Januari 2019. Di sini banyak projek-projek besar yang pesat dan seperti Forocity, Legoland, UM Sunrise, dan projek itu banyak orang warga China datang sini dan saya rasa perlu orang budak-budak dan masyarakat kampung belajar bahasa asing supaya mudah untuk berkomunikasi dengan warga asing. Dari segi penerimaan, masyarakat sangat membanggakan dari segi sokongan ibu bapa. Di dalam kelasnya, Cikgu Muiz menerapkan aktiviti pembelajaran 2 hala bagi membantu pelajarnya menguasai bahasa Mandarin dalam tempoh setahun. Saya gemar mengikuti pelajaran bahasa Mandarin dengan Cikgu Muiz. Senang kita pelajari dan akan saya ajarkan untuk cucu-cucu saya dan anak saya, dan ini lebih berguna untuk saya di belakang hari kelak. Sebab saya nak masuk kelas Mandarin Muiz ni sebab saya nak lebih mengetahui lebih jauh tentang bahasa Mandarin. Dan saya juga boleh sebab mak ayah saya ada kedai, jadi saya boleh menolong mereka.
Bandar Muar yang pernah diiktiraf sebagai bandar pelancongan terbersih ASEAN kini fokus kepada usaha pemuliharaan sungainya. Inisiatif dilaksanakan dengan kerjasama penduduk di 12 mukim dengan menghasilkan lebih 324,000 berbola lumpur atau mud ball bagi merawat air sungai yang tercemar. Kejayaan demi kejayaan dicapai hasil inisiatif dilakukan Pegawai Daerah Muar Mustafa Kamal Syamsuddin dengan kerjasama pintar Universiti Tun Hussein On UTHM yang mahu menjadikan Bandar Muar sebagai living lab. Tapi kali ini kejayaan komuniti sebab berjaya mereka cipta membentuk EM Sermat Ball sebanyak hampir 380,000 daripada 12 mukim. Jadi dibuat oleh semua rakyat bersama-sama dalam tempoh kurang daripada 1 minggu. Jadi tujuan kita dapat anugerah ini bukan apa-apa, nak menzahirkan ia juga boleh dibuat di mana saja dalam negara kita dan dia bukan menjadi suatu amalan yang one off tapi berterusan. So at least once a week kita akan campak mud ball ke sungai, every day curah EM liquid dekat sinki supaya sumber air kita bersih dan lestari. Apa yang lebih bermakna, mud ball yang dihasilkan ini telah berjaya mengubah wajah Sungai Bentayan yang dahulunya tercemar teruk dengan pelbagai sisa kumbahan dan sampah sarap. Kejayaan itu hasil semangat kerjasama berpasukan membabitkan pelbagai agensi kerajaan dan komuniti setempat yang bertujuan melestari alam sekitar. Jurutera Daerah Jabatan Pengairan dan Saliran Muar, Puan Nurliza Zakaria mengakui merawat air sungai menggunakan kaedah mud ball amat berkesan. Jelasnya, proses menyediakan mud ball hanya menggunakan bahan tempatan yang bukan sahaja mudah tetapi kosnya amat murah. Apa yang diperlukan ialah tanah dan diadun dengan bahan efektif mikroorganism atau EM dan disimpan selama 5 hingga 7 hari bagi proses fermentasi sebelum dibuang ke dalam sungai. Kita nak minta semua komuniti terutama yang berhampiran dengan sungai lah. Mereka sendiri melaksanakan aktiviti pembersihan. Contoh di dalam gerai tadi kita ada buat demonstrasi tadi, dia sendiri menuangkan EM. Dia sendiri kalau dia yang berhampiran dengan sungai boleh balik makbol. So dengan benda-benda ini sangat simple, sangat mudah. Benda sangat mudah jadi dia boleh dibuat hari-hari dan kita harapkan benda ini boleh berterusan dan rakyat ataupun masyarakat di Muar boleh berterusan menjaga sungai supaya kita boleh nampak hasilnya pada satu masa insya-Allah lah. Makbul ni sebenarnya dia ada bakteria dalam tu yang mana dia boleh berinteraksi dalam air ni yang boleh memulihkan ataupun memberi kualiti sungai, kualiti air kita lagi baik. Ada bakteria dalam tu. Dia merawat air. Ya, dia merawat air. Bagi menarik minat komuniti setempat khususnya generasi muda untuk sama-sama mengekalkan Muar sebagai bandar bersih, Majlis Perbandaran Muar MPM melaksanakan program menjadikan setiap jalan dalam bandar sebagai anak angkat kepada agensi kerajaan. Melalui program ini, kaki tangan setiap jabatan akan turun padang setiap minggu mengutip sampah sepanjang 1 kilometer. Kami mengumpulkan keseluruhan jabatan-jabatan dan diberikan beberapa buah batang jalan sendiri, jalan utama dalam daerah Muar ini. Sebagai contoh, daripada Jalan Abdul Rahman sehingga ke Pekan Parit Jawa ataupun Komplek Asam Pedas itu adalah di bawah jalan angkat Majlis Perbandaran Muar. Begitu juga dengan jalan daripada Sempang Jeram, traffic light Sempang Jeram sehingga ke traffic light Pagoh di bawah pentadbiran ataupun pejabat tanah daerah Muar. Dan begitu juga rakan kita JPS dan juga pejabat daerah kita letakkan di dalam jalan-jalan tertentu sebagai contoh untuk pejabat daerah dan JPS dan juga JKR adalah sepanjang 13.5 km bypass daerah Muar itu sendiri. Pokok tekoma berwarna putih dan merah jambu yang dikenali sebagai Sakura Malaysia bakal diketengahkan sebagai produk pelancongan baru negara. Ini kerana pokok berkenaan dilihat mampu jadi tarikan pelancong termasuk dari luar negara disebabkan ia hanya muncul secara bermusim iaitu ketika Malaysia dilanda cuaca panas sekitar Mac dan April setiap tahun. Menurut Ketua Pengarah Landscape Negara Rotina Mohammad Daik, ketika ini usaha penanaman pokok tekoma oleh pihak berkuasa tempatan PBT digalakkan kerana menerima sambutan baik oleh orang ramai. Katanya untuk menjadikan tekoma sebagai satu produk pelancongan, ia perlu dilaksanakan menerusi satu perancangan khusus membabitkan PBT, misalnya menerusi landscape khusus termasuk menyediakan sebuah taman khas untuk pokok berkenaan. Mengulas lanjut, Rotina berkata tarikan pokok tekoma yang dinikmati rakyat Malaysia hari ini adalah hasil dasar Garden Nation yang dilancarkan negara pada 2010.
pokok berkenaan antara tumbuhan yang dipilih khas dan perlu ditanam PBT sebagai pokok teduhan untuk menurunkan suhu di bandar-bandar. Tecoma adalah pokok teduhan berasal dari Amerika Tengah dan Selatan yang memerlukan cuaca kering untuk berbunga penuh. Masih bersama Buletin Didik. Brisbane mengenakan sekatan selama 3 hari bermula hari ini membabitkan lebih 2 juta penduduk. Ia selepas sekumpulan kes COVID-19 dikesan di bandar ketiga terbesar Australia itu. Ini adalah penutupan kedua Brisbane tahun ini selepas 7 orang positif COVID-19, wabak komuniti pertama yang signifikan di Australia dalam beberapa minggu. Penularan ini membabitkan varian United Kingdom. Justru kerajaan perlu mengenakan sekatan yang lebih lama bagi mengelak wujudnya gelombang baru. Sekolah dan restoran ditutup mulai jam 5 petang waktu tempatan, namun orang ramai masih dibenar keluar rumah untuk kerja-kerja penting, membeli makanan, bersenam dan untuk rawatan perubatan. Australia secara relatif berjaya membendung penyebaran COVID-19 dengan hanya kira-kira 29,000 kes dan 909 kematian setakat ini. Berusia 14 tahun, namun pemilik tubuh cilik ini, Muhammad Hakim Danish Ramli, bukan remaja biasa sebayanya. Sebaliknya, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Mansur Kuala Terengganu itu merupakan juara kejohanan permotoran SIC Mini GP musim pertama 2020 yang melayakkannya bersaing pada kejohanan Idemitsu Asia Talent Cup ATC 2021. Beliau membuktikan kemampuan apabila meraih tempat di podium pada perlumbaan pertama dan kedua di litar antarabangsa Losail, Qatar semalam. Masih setahun jagung dalam sukan permotoran antarabangsa, Hakim Danish tidak gentar bersaing dengan barisan pelumba lain di ATC. Baru pertama kali beraksi, dia melakukan kejutan apabila 2 kali meraih tempat di podium pada 2 perlumbaan pusingan pertama ATC 2021. Race tadi, alhamdulillah saya dapat podium P3 dan pada last lap saya 5-5 untuk dapatkan podium. Dan bagi saya race tadi amat fight lah tadi, dan saya akan cuba lagi buat yang terbaik untuk race yang minggu depan. Pelumba Jepun Tayo Furusato terpantas dengan catatan keseluruhan 31 minit 24.947 saat, manakala Danish ketinggalan 9.096 saat di tempat ketiga dan tempat kedua seorang lagi wakil Jepun Kanta Hamada. Perlumbaan ATC 2021 membabitkan 6 pusingan keseluruhan dan akan beraksi di beberapa litar utama seperti litar antarabangsa Buriram Thailand, litar antarabangsa Sepang dan litar Mandalika Indonesia. Seterusnya, kejohanan Piala Dunia Persekutuan Gimnastik Antarabangsa IGF 2021 di Sofia, Bulgaria. Wakil tuan rumah Boriana Kalin paling cemerlang apabila membolot 3 pingat emas. Untuk acara gelung, aksi Kalin paling memukau. Kalin memenangi pingat emas apabila mengumpul mata tertinggi 26.100 mata. 2 lagi pingat emas diperolehi menerusi acara belantan dan ribbon. Acara bola 5 sepasukan, Bulgaria turut memenangi pingat emas dengan 39.800 mata. Baiklah, paparan sebuah taman tema sejarah di Sepanyol mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan selamat malam.